Hello. Orang nak tengok cakap-cakap buat. Orang nak tengok cakap-cakap. Ni ada kau ni sudah. Ada apa? Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bengkel Bengkel STEM Science Festival 2021. Okey, adik-adik sihat tak hari ni? Macam mana keadaan adik-adik? Sihat tak di musim pandemik ni? Pastikan adik-adik jaga SOP, jarak dan amalkan kebersihan diri yang tinggi supaya kita terhindar daripada wabak penyakit ini. Okey. Untuk bengkel kita hari ini, bengkel kita akan bertajuk Weather Around Us, iaitu cuaca di sekeliling kita. Okey, berkaitan cuaca ini, kita akan mempelajari dan melalui eksperimen iaitu dua elemen iaitu angin dan juga udara, air. Okey, sebelum melanjutkan dengan aktiviti-aktiviti kita, okey, saya perkenalkan diri. Nama saya Faiz. Adik-adik boleh panggil saya Abang Faiz dan saya Aziz, boleh panggil Abang Aziz. Kami berdua akan bersama adik-adik sepanjang bengkel ini berlangsung. okey. Okey, Faiz, apa tajuk tajuk eksperimen kita yang pertama? Okey, untuk eksperimen pertama kita hari ini, kita akan melakukan eksperimen bertajuk anemometer, iaitu atau juga dikenali sebagai penunjuk arah angin. Adik-adik sudah bersedia untuk eksperimen kita? Okey, adik-adik, diharapkan semua boleh menyediakan barang-barang di hadapan untuk melanjutkan eksperimen kita. Okey. Seperti yang adik-adik okey. Sebentar ya, ada masalah teknikal untuk sekejap. Okey, maaf. Okey, barang-barang yang perlu adik sediakan adalah kita akan semak dulu barang-barang yang perlu kita sediakan. Yang pertama sekali ialah okey, yang pertama sekali kita akan memerlukan satu botol kosong yang bersaiz besar. Okey, pastikan adik juga sediakan 4 cawan plastik ataupun cawan kertas yang cawan kertas. Seterusnya kita memerlukan air. Seterusnya adik perlukan 6 straw besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 batang lidi sate. Adik perlukan selotip dan juga gunting dan juga template yang telah kami sediakan dalam website. Adik perlu print dan sediakan. Okey. Dan tidak lupa juga straw bersaiz kecil 1 unit. Okey. Apa langkah pertama yang perlu kita buat, Faiz? Okey, pertama sekali. Okey, adik-adik kita akan mulakan dengan menggunakan 2 batang straw. Okey, sekejap adik-adik, kita minta tolong kamera untuk zoom ke bahan-bahan. Okey, adik-adik boleh tengok slide yang di-share, iaitu ini adalah bahan-bahan. Pastikan cukup 9 bahan yang kita perlukan ini. Okey, sebelum melanjutkan, minta adik-adik sedia dulu bahan-bahan yang kita perlukan supaya senanglah nanti bagi cukup bahan supaya eksperimen kita menjadi. Bahan-bahan tu lah gunting. Adik-adik dekat rumah ada tak bahan-bahan yang telah kami tunjukkan seperti dalam PowerPoint ini? Tak ada. Kalau tak ada bahan-bahan, okey. Seperti yang adik-adik dapat lihat, adik-adik boleh catat dulu ataupun screenshot dulu bahan-bahan yang perlukan. Nanti adik-adik buat sendiri kat rumah. Buat masa sekarang, yang mana dah sediakan bahan, kita akan teruskan aktiviti kita. Okey, sebelum tu kita akan
zoom kepada bahan-bahan kita supaya lebih mudah untuk adik-adik ikuti langkah-langkah yang kami tunjukkan kan. Oh, tak Ni. apa ini? Okey, adik-adik. Okey, langkah yang pertama adalah Langkah pertama sekali adik-adik, pastikan adik-adik mengambil 2 straw besar. Kita gabungkan menjadi 1 straw panjang. Mudah saja adik-adik. kenapa kita Faiz, kenapa kita perlukan straw? Kita tak pakai satu straw. Oh, sebab kita buat 1 straw yang bersaiz panjang daripada straw besar. Okey, langkahnya mudah saja adik-adik. Okey. Adik-adik ambil 1 straw di hujung, adik-adik picitkan sedikit dan lipat sedikit saja. Okey, dan masukkan ke dalam straw satu lagi. Okey, masukkan perlahan-lahan dan pastikan straw tadi bersambung. Macam ni adik-adik. Okey. Okey. Langkah seterusnya, kita menggunakan langkah yang sama dan abang nak Aziz pula buat. Okey, langkah yang sama juga, adik-adik perlu 2 straw besar. Kemudian adik lipatkan sedikit di bahagian hujungnya dan masukkan ke dalam straw yang lagi satu. Seperti yang abang lakukan ini. So adik-adik pulas seperti ini, anggaran seperti yang abang tunjuk ini. Pastikan straw adik-adik adalah bertindih seperti yang abang tunjukkan ini. Adik-adik kalau ada setakat ini ada sebarang masalah ataupun tidak boleh untuk ikut langkah yang abang beri, boleh buka tunjukkan masalah. Boleh tak adik-adik? Boleh ikut tak? Ikut tak? Okey, kalau boleh kita akan lanjutkan dengan Langkah yang seterusnya. Okey, sebelum tu abang nak adik-adik ukur dulu panjang straw kita. Pastikan sama panjang. Okey, Sama panjang, sama tinggi. sama panjang, sama tinggi. Okey, mudah je adik-adik. Adik-adik letak di atas permukaan yang rata dan pastikan kedua-dua straw ni sama tinggi. Kalau tak sama tinggi tu adik-adik adjust lah sikit-sikit sampai Dia sama. sama tinggi, sama panjang. Okey, langkah seterusnya apa Faiz? Langkah seterusnya kita akan menebuk lubang pada straw kita ini. Okey. Untuk langkah ini abang nak adik-adik mendapat pengawasan atau pertolongan orang dewasa. Itu seperti ibu bapa, ayah, mak, kakak, abang untuk tolong kerana kita akan menggunakan lidi yang tajam. Okey, hati-hati adik-adik, pastikan tidak terkena jari dan bila adik-adik buat menjauhi anggota badan adik-adik, menjauhi badan atau perut adik-adik. Okey. Okey, buat dengan berhati-hati dan perlahan-lahan ya adik-adik. Okey. Straw yang panjang tadi, adik-adik tengok di kawasan tengah. Ada seperti yang adik-adik dapat lihat, ada kawasan yang bertindih yang sebanyak ni, betul-betul tengah straw tadi. Pastikan adik-adik tebuk di tengah-tengah antara ruang yang bertindih seperti abang tunjukkan ini. Ya, ya. Okey. Pastikan berada betul-betul tengah di ruang bertindih. Okey, caranya adik-adik pastikan menghala jauh daripada badan adik-adik dan jaga jari adik-adik supaya tidak terluka. Okey, adik-adik cucuk di tengah-tengah beserta pulas lidi sate tu sikit demi sedikit Sehingga menembusi di bahagian sebelah straw lagi satu. Okey. Seperti yang abang tunjukkan ini. perlahan-lahan sampai tembus ke bahagian atas straw. Okey. Okey, Faiz dah siap satu. Untuk yang seterusnya, abang akan tunjukkan pula guna langkah yang sama iaitu kita akan cucukkan lidi sate kita menembusi straw yang sama. So langkah yang sama juga, pastikan straw ni untuk langkah berjaga-jaga, pastikan adik minta pertolongan orang dewasa ataupun adik cuba untuk buat secara perlahan ikut langkah yang abang tunjukkan ini. Pertama adik cucuk secara perlahan-lahan, pastikan jari adik-adik pastikan sama tengah. Pastikan jari adik tidak berada di depan ya supaya adik tidak terluka. So adik-adik pulas secara perlahan-lahan sehingga menembusi straw di bahagian straw ini seperti yang abang tunjukkan ini. Okey, nampaknya straw kita dah menembusi seperti yang abang tunjukkan ini. So adik tarik keluar semula. So straw kita dah ada lubang. Okey. Kita letak dulu kat tepi ni. Okey, adik-adik macam mana yang dekat rumah tu boleh ikut tak? Ni ada yang terlepas atau ada masalah boleh minta pertolongan kami.
Boleh buka kamera, boleh cakap dekat speaker, dekat mic untuk kami tolong. Okey, kalau tak ada masalah, kami akan lanjutkan dengan langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya apa Faiz? Okey, langkah seterusnya kita akan Kita memerlukan satu batang lidi kan? Memerlukan satu batang lidi saja adik-adik. Adik-adik, sebelum tu adik-adik straw yang ditebuk tadi buat dulu bentuk T. Cucuk je tu. Okey, buat dulu bentuk T. Okey, ini bentuk yang kita akan buat nanti. Okey. Berdasarkan lubang yang adik-adik telah buat tadi, cucuk mengikut lubang tersebut. Pastikan bentuk tu adalah T adik-adik, jangan bentuk X. T ataupun tambah sahaja. Okey, masukkan straw tadi ke dalam ke lidi sehingga separuh daripada lidi. So adik-adik boleh cucuk straw yang pertama. Okey, adik-adik buat dengan hati-hati ya. Okey, masuk sehingga bahagian tengah lidi sate. Okey, langkah yang seterusnya ambil straw yang sama juga, adik masukkan, pastikan bersilang berbentuk T seperti yang abang tunjukkan ini ya. Adik masukkan di ujungnya dan tolak sehingga mendekati straw yang lagi satu. Okey, adik seperti yang adik-adik boleh lihat ni, berbentuk T ya, jangan berubah menjadi bentuk yang lain X atau bentuk selainnya. Pastikan menjadi bentuk T sahaja. Sebelum kita ke langkah yang seterusnya, abang ingin tanya adik-adik boleh ikut tak langkah yang kami buat ini? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Pastikan bentuk T ya, jangan bentuk X. Bentuk T ataupun tambah. Okey, langkah seterusnya adik-adik, kita akan meletakkan pita pelekat atau selotip pada bahagian T ini. Okey, minta tolong Aziz boleh tolong letak pita pelekat kat sini. Langkahnya mudah saja. Adik-adik ambil anggaran panjang seperti yang abang tunjukkan ini. Selotip. Kemudian adik-adik letakkan di straw dan adik lilit di bahagian seperti yang abang tunjukkan ini. Kamera boleh zoom sedikit bahagian tangan. So adik boleh lilit dan lekatkan dia seperti yang abang tunjukkan ini. Adik-adik boleh ambil lagi, lekatkan di bahagian satu lagi seperti yang abang tunjukkan ini, seperti langkah yang abang tunjukkan ini. Pastikan lilitan adik ini kemas supaya straw kita tidak berpusing dan tidak berlari kedudukan menjadi bentuk X ya adik-adik. So tambah lagi, abang buat sebanyak 4. So sehingga straw kita ketat ya. Kenapa perlu ketat Faiz? Okey, kita perlu letak dengan kemas dan juga ketat supaya bentuk T ini tidak bertukar bentuk. Okey, lagi satu, kita nak memastikan eksperimen anemometer kita ini berfungsi nanti. Okey, cuba try tengok Faiz, dah ketat ataupun belum? Okey, nampaknya dah ketat dan dah kukuh ni. Okey, sebelum melanjutkan, abang nak tanya adik-adik, boleh ikut tak langkah ni? Okay, kalau adik-adik terlepas, adik-adik boleh buka kamera dan tunjuk kepada kami. Kami boleh bantu adik nanti. Okey, sekiranya adik-adik tak ada masalah, kami akan lanjutkan lagi dengan langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya apa pula Faiz? Langkah seterusnya ialah kita akan memasang cawan pada setiap bahagian hujung straw ini. Okey, kita memerlukan 4 cawan. 4 cawan yang disediakan ini ya. Okey, 4 cawan plastik. Okey. Ataupun cawan kertas pun boleh juga adik-adik. Okey. Okey, untuk memudahkan cara adik-adik menampal atau melekatkan. Ya. Bagus. Boleh adik. Okey, kita akan teruskan dengan melekatkan cawan plastik pada hujung straw. Okey. Adik-adik mari ikut macam mana abang buat supaya memudahkan kerja-kerja adik-adik untuk melekatkan cawan ini. Okey, pertama sekali langkahnya adik-adik pastikan lidi sate yang bahagian tajam ni menghadap ke sisi, sama ada ke kanan ataupun ke kiri adik-adik, dan bahagian straw menghadap ke depan dan belakang. Okey, langkah pertama kan kita letakkan straw, pastikan di sisi meja di atas tepi saja. So adik-adik letakkan cawan adik-adik seperti yang abang tunjukkan ini. Kemudian kita gunakan pita pelekat yang besar
So adik-adik boleh letak seperti yang abang tunjukkan ini. Okay, cara nak letakkan pita pelekat ini ada cara juga adik-adik, tak boleh lekat sebarangan. So adik-adik letak dulu di atas straw seperti yang abang tunjukkan ini. Kemudian adik letakkan pita pelekat ni bentuk mengikut straw itu dahulu. Saya tekankan seperti yang abang tunjukkan ini. So adik, lepas tu adik kemaskan lebihan pita pelekat ni dan lekatkan di bahagian cawan seperti yang abang tunjukkan ini. So kita tengok lekat dah satu sudah. Dah melekat. Okey, kita sambung dengan cawan yang kedua. Okey. Cawan yang kedua juga langkah yang sama juga adik-adik. Okay, letakkan cawan di bahagian bawah seperti ini. Kemudian kita ambil pita pelekat kita. Cara yang sama juga seperti tadi, adik-adik letak dulu di atas straw besar ini. Kemudian kita bentukkan mengikut bentuk straw. Kemudian baru kita lekatkan di bahagian, lebihannya kita lekatkan di bahagian cawan plastik ini. Seperti yang abang tunjukkan ini. Okey. Okey adik-adik, macam mana boleh buat tak? Boleh ikut tak langkah-langkah yang abang tunjukkan ni? Kalau ada masalah boleh bagi tahu masalah supaya kami dapat tolong adik-adik. Okey, sebelum melanjutkan melengkapkan cawan kita, peringatan yang untuk adik-adik, pastikan cawan ini dilekatkan mengikut turutannya adik-adik. Okey, mengikut turutan. Okey. Buka, tutup, buka, tutup. Mengikut urutannya dia, buka, tutup, buka, tutup. Pastikan pasang straw di bahagian belakang cawan, bukan di bahagian depan. Ya. Pastikan di bahagian belakang ya adik-adik. Okey. Kalau tak ada masalah, kita akan lengkapkan semua cawan kita. Ulang balik kat T boleh? Ya, adik. Boleh ulang balik kat T? Oh, dekat T. Okey. Adik-adik, pemasangan T ya adik-adik. Okey, untuk pemasangan T. Okey, pemasangan T. Okey. Straw pertama adik-adik pastikan dah digabung menjadi dua, menjadi straw yang panjang. Okey, straw panjang adik perlu buat dua straw panjang dan tebuk di bahagian tengah straw di mana bahagian itu terdapat straw bertindih. Pastikan bentuk T ya adik-adik. Sekali lagi pastikan bentuk T bukan bentuk X ya. T. Seperti yang abang tunjukkan ini. Okey. Kemudian seterusnya bila adik-adik dah buat bentuk T, adik masukkan lidi sate sehingga setengah bahagian lidi sate ini. Okey, bila dah masuk bahagian tengah ini menjadi dan adik bentukkan T. Okey, adik bolehlah minta tolong siapa-siapa yang terdekat supaya meletakkan pita pelekat ataupun seletif di bahagian tengah ini, sambungan tengah ini. Okey, pastikan adik-adik meletakkan dengan kuat ya adik-adik, dengan kukuh. Seterusnya, bila dah kuat dan dah kukuh semua. Okey, kita akan pasang kepada cawan pula. Pastikan adik pasang cawan, nanti abang akan tunjukkan cara pemasangan cawan. Okey, adik boleh mengikut cara pasang cawan ni, sama saja cara pasang cawan tadi. Okey, abang ulang. Cara pasang cawan itu pertama sekali pastikan lidi sate berada di bahagian sisi adik-adik, sisi kanan ataupun sisi kiri. Dan bahagian straw di bahagian hadapan. Okey, untuk langkah yang seterusnya, kita akan pasang cawan di bahagian straw yang lagi satu. Untuk adik-adik yang lain boleh follow ataupun adik yang tadi boleh ikut langkah yang sama juga. Okey. Okey, langkah yang sama juga, ambil pita pelekat kita. Kemudian gunting. Cara lekatkannya senang saja, lekatkan di atas straw terlebih dahulu. Kemudian bentukkan pita pelekat seperti mengikut bentuk straw dan kemudian lebihannya lekatkan di bahagian cawan kita. Kita lekat dah siap untuk cawan kita yang ketiga. Okey. Seterusnya cawan kita yang terakhir. Okey. Pastikan di hujung meja letak cawan kita. Okey, langkah yang sama juga, gunakan pita pelekat, letakkan selotip kita di atas straw dan bentukkannya. Kemudian kita lekatkan di cawan kita. Seperti yang abang tunjukkan ini.
Okey, Dapat ya adik-adik? dapat ya adik-adik. Mana ada tak adik-adik yang ada masalah ataupun tak boleh ikut? Okey, kalau tak ada masalah. Okey, Bagus. bagus. So kita dah siap bahagian kipas kita. Belum lagi. Ya tak apa. Buat perlahan-lahan. Buat adik-adik. perlahan-lahan adik. Kami Kami akan tunjuk Kami akan langkah yang tunjuk. sama. Okay, abang akan tunggu abang beri masa dalam 1 minit cukup untuk adik buat untuk pasangkan cawan dekat dengan straw. Okay, kalau dah siap boleh cakap ya. Okey, sementara tu adik-adik yang mana dah siap. Okey, kita cek dulu susunan cawan kita. Okey, pastikan susunan cawan. Cawan nak pasang seletik macam mana? Ya, Ya. Boleh ulang? boleh ulang? Cawan nak pasang seletik macam mana? Oh, bahasa cawan nak pasang sotik. Okey. Senang saja. Dekat cawan. Dekat cawan Okey. Okey. Okay, adik-adik letak seperti yang abang tunjukkan ni, kamera boleh zoom. Okay, letakkan selotip di atas cawan adik-adik. Letak dekat atas straw. Tekankan sehingga mengikut bentuk straw. Kalau Seperti macam yang abang mana kalau tunjukkan tak ni. bahan tu nak buat macam mana pula? Macam mana? Macam mana adik? So adik-adik lekatkan di atas, lebihannya di dekat atas cawan. So adik yang bertanya tadi, adik bertanya apa? Kalau tak ada bahan boleh buat kejap lagi tak balik rumah? Boleh. Adik-adik hanya perlu tengok dahulu, Adik-adik tengok dulu, catik. apa yang abang berdua buat ni dan adik boleh cuba sebentar lagi. Okey. Boleh adik? Boleh? Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti kita. Okey. Sebelum tu, kita semak dulu turutan cawan kita supaya betul untuk memastikan eksperimen kita ini menjadi dan berfungsi ya adik-adik. Okey, pastikan cawan itu buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pastikan mengikut turutan ini. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup dan buka, tutup. Pastikan tidak berlawanan. Pastikan juga pasang cawan pada bahagian belakang, bukan bahagian depan ya adik-adik. Okey, kalau adik-adik setakatlah ada apa-apa masalah sekarang, adik-adik yang lain? Boleh ikut aktiviti ni? Okey, bagus. Kalau tak ada, kita akan teruskan ke step yang seterusnya, langkah yang seterusnya. Okey, langkah seterusnya. Ada. Ya, apa masalah adik? Boleh beritahu dekat. Okey. Tak apa. Kita akan teruskan dengan aktiviti kita. Okey. Langkah seterusnya, kita dah siap bahagian kipas. Langkah yang seterusnya adalah Kita akan membuat bahagian tapak anemometer kita. Yang kita memerlukan satu botol kosong bersaiz besar bersaiz 1.5 liter. Seterusnya kita perlukan air. Itu juga dengan straw besar dan salute yang sama. Okey, caranya macam mana Faiz? Okey, caranya mudah saja. Untuk botol kosong, langkah ini mudah saja adik-adik. Dan pastikan air ni tidak tumpah ya adik-adik. Buat dengan perlahan-lahan ataupun minta tolong orang dewasa di sekeliling adik, abang, kakak, ibu, ayah atau yang sebagainya. Okey, kalau adik ada corong, adik-adik boleh guna corong supaya untuk mengelakkan daripada tertumpah air ataupun terjatuh. Okey. Kita akan isi air sebanyak 1/3 bahagian botol. Lebih kurang banyak ni adik-adik. Macam mana? Ya. Minta ulang soalan. Okey, kita teruskan. Buat tak apa adik-adik. Adik boleh ikut. Kita ikut step sekarang ni adik-adik. Kita akan memasukkan air ke dalam botol kosong dengan perlahan-lahan. Sebanyak 1/3 bahagiannya adik-adik. Lebih kurang bahagian sini. Okey, kita akan tuang air sebanyak 1/3 seperti yang abang tunjukkan ini. Okey. Okey, kita akan tuang perlahan-lahan, jangan sampai tertumpah. Lagi. Sikit lagi ya. Okey,
Okey, perlahan-lahan pastikan air tidak tumpah. Cukup. Okey, sudah cukup. Cukup ya. Okey, adik-adik Okey, pastikan langkah seterusnya apa, Faiz? langkah seterusnya kita akan memasang straw pada bahagian atas botol kita ini. Okey. Okey. Pastikan guna straw besar yang telah Yang straw besar yang disediakan adik-adik ada di rumah. Okey. Letakkan 1/3. Letakkan lebih kurang di bahagian bahagian sini ya adik-adik. Adik-adik boleh agak Adik-adik bahagian sini. lekatkan seperti yang abang tunjukkan ini. Letakkan pita pelekat Lebih dahulu, kemudian adik dekat dengan straw ni. Ya. Okay, kamera boleh zoom. Kamera boleh zoom. Lekatkan dekatkan hingga bentuk kepada straw. Yang ni air ke? Ya, air. Air biasa adik-adik kat rumah je adik boleh isi kat paip rumah tu. So adik lilitkan seperti yang abang tunjuk ni sebanyak 2 lilitan. Pastikan okey, kita buat semula, bagi lagi kemas. Okey adik-adik, pastikan adik-adik buat dengan kemas supaya straw kita tidak terjatuh. Okey, adik lilitkan lagi satu straw. Lilitkan pita pelekat pada straw. Okey, lilit. Pastikan kemas adik-adik. Okey. Okey, dah. Straw kita sudah tidak bergerak. Okey. Pastikan straw adik-adik berdiri kukuh pada botol ini. Okey, untuk peringatan adik-adik, okey, setakat sekarang adik-adik boleh ikut tak apa yang abang telah buat seperti yang abang tunjukkan ini? Boleh. Okey, bagus. Yang mana dah boleh buat tu? Okey, bagus. Okey, kita dah siap untuk bahagian tapak. Okey. Bahagian seterusnya apa pula Faiz? Bahagian seterusnya kita akan membuat penunjuk arah angin. Kita akan memerlukan satu straw yang bersaiz kecil. Okey, template yang perlu adik print yang telah kami sediakan di website kami. Okey, template berbentuk anak panah, gunting, satu batang lidi dan gunting. Okey. Okey, langkah okey, pita pelekat, satu lagi pita pelekat. Pita pelekat, jangan lupa. Jangan lupa adik-adik. Okey, mudah saja adik-adik. Okey, tak apa. Abang akan gunting. Ya? Ya. Ada soalan? Ada apa-apa soalan tak setakat sekarang adik? Ada apa-apa nak bertanya? Abang akan cuba jawab. Tak ada. Okey, bagus. Kita akan teruskan. Saya pun tak tahu nak buat. Okey, tak apa. Tengok dulu. Nanti adik-adik boleh catat dulu. Bila adik-adik dah ingat sikit tu boleh buat di lain waktu yang mana adik-adik lapang. Cikgu. Saya tak ada bahan. Okey, yang letak air dalam botol tu senang je adik-adik. Adik-adik perlukan satu botol kosong dan perlukan air saja. Okey, botol kosong pastikan botol kosong bersaiz besar. Cikgu, Macam air Pepsi, air Coca-Cola itu. Okey, seterusnya adik-adik pastikan botol yang nak guna tu kosong dulu. Dan isikan air sampai 1/3 bahagian saja. Jangan isi penuh, isi banyak ni saja. Kemudian adik ambil straw yang besar, adik letak 1/3 di bahagian atas. Kemudian adik lilitkan guna pelita pelekat sebanyak 2 kali ataupun sehingga straw ini tidak bergerak dan kukuh. Seperti yang abang telah lakukan sebentar tadi. Okey. Okey, dah dapat. Kita akan lanjutkan dengan apa soalan? Cikgu, saya tak ada bahan. Tak apa. Adik dengar dahulu ya. Adik yang tak ada bahan boleh catat dulu. Dan catat dulu bila adik-adik ada masa lapang, ada bahan yang cukup, adik-adik boleh buat nanti. Okey, untuk sekarang ni kita akan teruskan dengan memotong template kita, menggunting template kita membentuk anak panah seperti mana yang adik-adik boleh dapat pada website. Pastikan adik-adik. Okey, pastikan adik okey, untuk langkah ini adik gunting dahulu. So ikut cara yang abang tengah gunting, abang Faiz tengah buat. So gunting perlahan. Adik peringatan untuk adik-adik, jika adik tidak mahir untuk menggunakan gunting, adik-adik boleh minta bantuan daripada orang dewasa seperti mak ayah adik-adik, abang kakak untuk gunting.
Okay, Abang Faiz tengah gunting, dah siap bahagian hujung anak panah kita yang berbentuk segitiga ni. Okay, seterusnya kita akan gunting pula bahagian belakang anak panah kita seperti yang Abang Faiz tunjukkan. Okey, pastikan gunting dengan berhati-hati ya adik-adik. Ikut garis hitam yang telah kami sediakan pada template itu. Okey, dah gunting perlahan-lahan. Abang bagi masa tempoh dalam 1 minit untuk adik buat, 30 second lah. 30 saat untuk adik gunting. Okey, yang mana dah siap gunting tu, susun dulu, susun atas meja. Okey, langkah seterusnya apa pula Faiz? Okey, langkah seterusnya kita akan membuat lubang, menebuk lubang pada tengah-tengah bahagian straw kecil. Okey, ada tak adik-adik yang tertinggal? Boleh ikut? Okey, maaf atas masalah teknikal. Cikgu, Ya. boleh tunjuk balik cawan. Cawan, okey. Cawan yang Perlu adik gunakanlah Yang ada cawan ini. Ataupun cawan kertas pun boleh juga. Cawan plastik pun boleh. okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita akan teruskan dengan menebuk lubang pada bahagian tengah-tengah straw yang bersaiz kecil. Pastikan adik-adik menggunakan straw saiz kecil. Pastikan tebuk di tengah-tengah. Caranya adalah seperti yang Abang Faiz akan tunjukkan sebentar lagi. Okey. Kita akan lipat dua straw itu adik-adik. Pastikan kedua-dua hujung straw tu sama panjang. Letak pada bahagian permukaan rata. Okey. Okey, dah lipat pada bahagian tengah. Kita akan gunakan batang sate untuk kita cucukkan di bahagian untuk buat lubang. Pastikan juga peringatan untuk adik-adik. Pastikan minta bantuan orang dewasa kerana kita menggunakan bahagian yang tajam pada batang lidi. Okey. Okey, langkahnya. Tapi saya tak ada bahan. Ya. Okey, tak apa, baik. Adik-adik dengar. catat dulu, dengar dulu. Nanti buat pada bila-bila adik cukup bahan dan ada kelapangan waktu. Jangan risau adik, dengar je dulu. Jangan risau. Okey, kita nak buat dengan berhati-hati adik-adik. Pastikan dia bahagian tengah straw kita. Bahagian tengah. Ambil lidi sate yang bahagian tajam. Cucuk perlahan-lahan sehingga menembusi straw. Pastikan jauh daripada jari adik-adik. Jangan letak jari adik di bahagian depan ya. Jangan buat macam ni ya. Nanti terluka. Jangan buat seperti yang Abang Faiz tunjukkan tu. Okey. Cucuk perlahan-lahan sambil memusingkan. Sehingga menembusi straw kita. Cucuk perlahan-lahan. Okey. Sambil pusing perlahan-lahan. Adik-adik jangan cucuk terlalu kuat, nanti straw pecah dan rosak. Cikgu, Okey, betul perlahan-lahan. Ya. Ya adik. Ya, ada soalan? Betul tak macam ni? Okey, boleh buka video. Boleh buka video dan tunjukkan kepada kami akan tengok. Okey, sekejap ya adik-adik. Sekejap ya. Ada Okey, sekejap adik-adik. Tunggu sebentar. Okey. Okey, apabila dah cucuk. Satu soalan nak tanya. Okey, soalan Apa adik-adik? Yang ini buat semula ke? Tak. Ni langkah yang lain pula. Ni langkah lain pula adik-adik. Okey. Cikgu, Okey, ni ya, saya. kalau tak tengah-tengah tak apa ke? Tak boleh. Tak boleh. Pastikan di tengah-tengah. Nanti kita nak bagi anemometer kita berfungsi. Kalau tak betul-betul tengah, nanti dia tak berfungsi. Okey, boleh ya adik-adik? Okey. Untuk adik-adik yang lain ada masalah sekarang? Okey. Ada apa-apa masalah? Ada apa-apa masalah? Ada. Ada. Okey, seperti mana? Okey, kita akan lanjutkan dengan aktiviti Langkah kita. yang seterusnya. Okey, seperti mana? Ya, apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita akan teruskan. Ya? Okey tak? Tahu takut.
Okey, kamera boleh zoom ke Kamera boleh zoom ke bahagian bahan Bahagian bahan. supaya peserta lagi senang dengan melihat dengan jelas. Langkah yang seterusnya adalah apa yang adik perlu buat adalah lekatkan bahagian ujung kita punya anak panah dekat ujung straw seperti yang abang tunjukkan ini. Pastikan adik-adik letak seperti ini ya susunan dia. Okey, susunan dia di sebelah sini adalah belakang Anak panah. anak panah kita, depan adalah di bahagian. Hadapan anak panah bentuk segitiga tu. Langkah yang sama juga, adik perlu lekatkan selotip terlebih dahulu di atas straw, kemudian bentukkan mengikut bentuk straw dan lekatkan bahagian belakang template yang seperti yang abang tunjukkan ini. Okey, bahagian belakang dah siap. Kita lekatkan bahagian hadapan pula berbentuk segitiga ini. Okey. Seperti yang tadi kita ulang, lekatkan. Ya, saya. Cikgu, Ya. botol besar tadi nak buat macam mana? Botol besar senang saja. Ambil botol kosong, isi air banyak ni saja. Okey. Lepas tu ambil straw yang saiz besar, letak kat bahagian atas ni, lebih kurang bahagian sini. Dan ambil pita pelekat, lilit saja. Lilit dengan kuat supaya straw kita tidak terjatuh, tidak sengit. Okey, yang tu saja. Mudah saja adik-adik. Okey, kita teruskan dengan melekatkan pita pelekat pada anak panah kita. Okey, pastikan lekatkan pita pelekat dengan hati-hati, membentuk straw dulu, baru lekatkan kepada template yang telah dipotong. Okey, selepas tu adik-adik Nampakkan lebihan yang kita lekatkan pelita itu, pita pelekat tu, adik jangan risau. Adik-adik boleh gunting saja lebihan pita pelekat itu. Okey, pastikan adik-adik potong dengan kemas ya. Kita akan kemaskan anak panah kita seperti yang Abang Faiz tunjukkan ini. Okey. Ya, saya. Lidi yang tengah tu kena potong ke? Sekejap. Tunggu. Nanti kita buat. Okey, sekarang ni kita kemaskan bahagian pita pelekat dulu. Sabar ya adik-adik. Okey, jangan risau, nanti kita akan buat sama-sama. Okey, kita kemaskan anak panah kita seperti yang Abang Faiz tunjukkan ini. Kemaskan gunting lebihan selotip kita di atas anak panah kita ni. Okey, buat dengan perlahan-lahan ya adik-adik. Pastikan kemas dan tidak ada yang lebih-lebih. Okey. Kita dah siap untuk anak panah kita. Langkah seterusnya adalah kita perlu patahkan lidi kita kepada separuh ataupun 2/3. Okey. Lidi kita. Okey, lidi ni adik-adik, lidi ni sangat panjang, terlebih panjang. Adik-adik potonglah, patahkan di bahagian tengah ataupun di bahagian ke kiri sikit. Okey. Patahkan perlahan-lahan, buat dengan hati-hati ya adik-adik. Buat perlahan-lahan, patah. Kamera boleh zoom supaya adik-adik lihat dengan jelas. Okey. Patahkan lidi satu ini perlahan-lahan. Okey, dah patah dah. Okey, sebelum menyiapkan anak panah kita, ada langkah terakhir kita menggunakan. Okey, adik ingat tak lebihan straw kita? Tadi kan kita perlukan 6 straw besar. So ni straw kita yang ke-6, iaitu adik perlu gunting straw ini kepada separuh straw. Langkahnya adalah adik kepok straw seperti yang abang tunjukkan ini. Pastikan sama banyak. Cikgu. Ya. Ada soalan? Yang kena anak panah tu nak buat macam mana? Anak panah tu adik-adik pergi ke website www.psn.gov.my/virtualscience-fest. Adik-adik pergi ke bengkel stamp Weather experiment. Weather around Earth. Okey. Dekat situ adik-adik boleh lihat senarai bahan yang diperlukan untuk eksperimen ni. Di situ adik-adik boleh muat turun bentuk anak panah ini. Adik-adik cuma perlu muat turun, print dan boleh guna dah.
Okey. Fikirlah untuk langkah. Cikgu buat apa? Oh. Buat Nanti kita akan tahu selepas kami siapkan semua ini. okey, tunggu. Sabar. Sehingga habis eksperimen Lah, kami. tak cabut ah. Okey, sambung kepada langkah tadi. Okey, untuk langkah tadi pastikan straw kita separuh daripada straw ataupun 2/3. So adik-adik dah kepak, lepas tu adik guntingkan Di seperti bahagian yang dah berlipat tu. seperti yang abang tunjukkan ini. Okey. Kita dah start bahagian ni. Okey. Seterusnya adik-adik masukkan anak panah sini yang lidi tengah dah kita patahkan, masukkan ke straw yang kita gunting tadi. Okey, pastikan adik-adik berjaya buat macam ni, macam abang tunjuk ni. Okey. Ini bahagian anak panah kita, anak panah penunjuk angin kita. Okey. Sekarang ni abang nak kita kumpul balik yang mana kita pernah buat. Kita letak. Kita ada anak panah. Kita ada anak panah, kita ada Kita tapak. bahagian tapak dan yang paling penting kita ada bahagian kipas. Okey. Lebih. Okey, seterusnya kita nak kena buat apa? Okey, Faiz? sebelum tu adik-adik, sebelum kita habiskan aktiviti pertama, eksperimen pertama kita, ada tak adik-adik yang mana terlepas ataupun tersilap langkah, perlukan bantuan apa-apa, boleh bagi tahu? Yang cawan cikgu. Masuk. Oh, yang cawan. Okey, yang cawan tu mudah saja adik-adik. Pastikan adik-adik lekatkan pada bahagian hujung straw. Lakukan pada hujung meja dengan berhati-hati. Pastikan mengikut turutan. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pastikan mengikut turutan ini. Lekatkan pada pita pelekat kita di bahagian belakang cawan. Seperti yang abang tunjukkan ini. Okey. Okey, kita akan menyiapkan aktiviti kita dengan memasang bahagian-bahagian yang kita telah buat tadi. Okey. Kita letakkan bahagian yang pertama iaitu bahagian kipas kita. Okey, kita Letakkan minta kamera zoom pada ni. Okey, boleh nampak tak adik-adik? Okey. terbalik, pastikan bahagian Minta maaf. bahagian yang rata di bawah ya adik-adik. Bahagian yang tajam di Bahagian tajam di bahagian atas. Bahagian yang tak tajam letak di bahagian bawah. Masukkan bahagian ke tapak tadi. Okey, seterusnya Aziz. Dan kita letakkan straw yang kita potong separuh tadi di bahagian hujung lidi yang bahagian tajam tadi. Akhir sekali kita letakkan anak panah kita di bahagian ini. Okey, adik-adik ada tak yang jadi macam ni? Dah siap ke adik-adik? Dah. Bagus. Belum. Okey. Adik-adik nak lihat magic tak? Betul. Okey. Okey, sabar. Dalam kiraan. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, adik boleh nampak kan? Adik boleh nampak cawan. Okey, sekejap adik-adik. Okey, adik-adik boleh nampak kan cawan kita? Cawan kita bergerak berpusing. Boleh. Nampak tak? Dia sedang berpusing kan? Nampak. Okey, adik-adik. Lagi satu adik-adik. Bagus. Nampak sekali lagi ya. Kita akan cuba sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey. Cawan kita Pusing sendiri. Ya. Okey. Adik-adik yang mana dah siap boleh depan kipas. Ya, yang mana dah siap boleh cuba depan kipas ataupun di luar rumah yang ada angin kuat. Okey. Macam mana kipas ni boleh bergerak, Faiz? Okey, mari abang terangkan kepada adik-adik macam mana cawan kita dapat bergerak. Okey, pertama sekali, bila ada kehadiran angin yang kuat, arah angin seperti ini, angin akan terperangkap di dalam bahagian dalam cawan ini. Apabila angin terperangkap di bahagian dalam ini, menunjukkan satu, tekanan udara yang kuat di dalam cawan berbanding di bahagian luar cawan. Betul. Maka cawan kita ditolak di hadapan dan ia berpusing kerana kita meletakkan susunan cawan kita secara berpusat, membentuk
satu bulat. Cawan itu akan berpusing membentuk bulat. Adik-adik perasan tak lagi satu anak panah kita menghala ke arah sini. Mengarah ke arah sini. Bermaksud punca angin kita berada di sebelah kanan. Okey. Kanan abang. Okey, angin datang daripada sebelah sini. Okey. Okey, kita dah siap eksperimen yang Cikgu, saya pertama. punya jadi. Ya, bagus. Okey. Kita akan nampaknya Okey, adik-adik telah Dah berjaya jadi sangat, membuat cikgu. eksperimen pertama. Bagus semuanya. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti Boleh tengok. seterusnya. Apa tu Aziz? Okey, tadi kita dah gunakan tadi kita dah buat eksperimen berkaitan dengan elemen Mana boleh kata? udara. Sekarang kita akan gunakan elemen seterusnya iaitu elemen air. Okey, untuk elemen air kita Okey, memerlukan adik-adik perlu sediakan bahan dahulu seperti abang akan share adik-adik boleh lihat pada pada skrin slide untuk skrin melihat bahan-bahan yang kita bahan-bahan perlukan. yang diperlukan. Uish, ada lagi. Ada Okey, ada ada. dua eksperimen. Okay, Best tak adik-adik eksperimen kita buat tadi? Best tak? Siapa yang berjaya tadi? Bagus. Bagus. So eksperimen Cikgu kita yang kedua banyaknya. adalah berkaitan Cikgu dengan buat. air. So tajuk eksperimen kita yang kedua adalah Cikgu banyak cikgu buat. Pun tak ada juga. Ya, tak banyak pun. Yang ni mudah saja Jadi adik-adik. mudah Jangan risau. bahan dia sangat mudah. Saya tak ada bahan dia. Okey, kita akan teruskan dengan bahan-bahan. Okey, pastikan adik-adik mempunyai. Okey, bahan yang perlu adik punyai adalah minyak. Saya keluar Minyak seperti yang abang tunjukkan ni, minyak, pewarna makanan ataupun seperti ini, dan juga pita PTFE ataupun parafilm. Bagi adik-adik yang tak ada parafilm boleh guna Gunakan pita pelekat yang pita yang pita paip yang bila adik tengok paip bocor, pita yang berwarna putih tu balik kat situ. Adik-adik boleh cari pita ni, gunakan cikgu pita. buat. Ya, Bolehkah cikgu ada Pastikan buat? soalan ke? pastikan adik-adik ada cawan ya adik-adik. Okey, pastikan ada cawan. Okey, kita perlukan bahan-bahan ini semua. Okey. Sebelum tu bahan terakhir kita yang paling penting kita akan menggunakan botol. Botol tu adik-adik pastikan yang permukaan dia rata. Jangan ambil yang menggerutu tu supaya eksperimen kita menjadi lebih cantik dan lebih berhasil. Botol yang abang gunakan ni adalah berisi padu 300 ml. Kalau adik guna botol yang besar pun boleh juga, yang 500 ml. Okey, botol besar ke kecil ke tak kisah. Yang pastinya permukaannya licin, permukaan adik-adik. rata. Okey, adik-adik dah bersedia. Bahan-bahan sudah tersedia di atas meja ataupun dekat-dekat dengan adik. Sedia. Okey, bagus. Kita akan teruskan. Okey, langkah yang pertama adalah abang sudah titikkan 3 tulisan seperti yang abang tunjukkan dalam botol ini. So abang akan larutkannya lagi supaya dia ni terlampau terang. So abang akan larutkannya supaya dia lebih kepada warna laut. So adik-adik boleh buka. So adik tuang ke dalam cawan seperti yang abang tunjukkan. Kamera boleh zoom. Okey. Kemudian kita perlukan air. So adik masukkan air sebanyak 150 ml. sampai ke 150. Okey, boleh nampak kan warna biru. Biru laut kita. So untuk langkah bagi adik-adik yang baru nak cuba untuk membuat warna biru, so Abang Faiz akan tunjukkan lagi satu cara untuk buat air warna biru seperti yang abang buatkan ini. Okey. Mari abang tunjukkan cara membancuh untuk melarutkan pewarna biru kita. Okey, mudah saja adik-adik. Adik-adik perlukan air. Okey, isi sebanyak 150 mililiter ataupun separuh daripada cawan. Okey, minta maaf adik-adik. Okey, kita akan teruskan sebanyak 150 ml. Bagi adik-adik yang baru nak buat warna biru kita ni, air warna biru kita, okey, adik-adik guna cawan dan adik masukkan air sebanyak 1 ml. Bagi adik yang guna botol yang besar, so ikut separuh daripada botol itu. Okey, kalau adik-adik gunakan botol besar, pastikan mengisi air sebanyak setengah botol itu. Okey.
Kita akan teruskan dengan langkah seterusnya menggunakan pewarna biru. Okey, buka perlahan-lahan adik-adik, pastikan mendapat pertolongan orang dewasa kalau adik-adik rasa susah nak buat. Okey, gunakan lebihan lidi yang telah kita kepokkan eksperimen kita sebentar tadi. Okey. Adik gunakan dengan perlahan-lahan, ambil lidi kita tadi, celupkan ke dalam pewarna dan masukkan ke dalam air kita. Okey. Ini baru satu, adik-adik boleh kacau dulu. Okey, kacau. Okey, dah nampak warna biru. Nampak dah warna biru. Okey, tapi kita kena ulang langkah ini sebanyak 3 kali. Kita dah buat sekali, ulang lagi 2 kali. Tak cukup biru ni, kena Okey. tambah lagi. Ya, kita tambah lagi. Celup, letak dalam air dan kacau. Sekali lagi, yang terakhir pula. Celup. Okey, masuk dalam air dan kacau. Okey. Abang Faiz punya warna biru dah siap. Sama seperti yang abang punya. Okey, warna lebih kurang sama dah. Okey, langkah Siap ke, cikgu? seterusnya. Ya, okey. Siap ke cikgu? Okey, kita akan teruskan langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya adik perlu isikan, abang dah sediakan separuh daripada minyak. Isikan minyak sebanyak separuh daripada botol kita seperti yang abang tunjukkan ini. Okey, Cikgu. adik boleh isi minyak separuh daripada botol. Okey, abang Faiz akan tunjuk macam mana nak isi minyak. Pastikan adik-adik berhati-hati ya, ataupun minta pertolongan orang yang lebih dewasa membantu adik-adik mengisi minyak. Kalau adik ada corong turas, adik boleh gunakan corong turas di rumah. Okey, pastikan isi separuh botol ya adik-adik, jangan terlebih. Okey, berhati-hati ya adik-adik. Isi, jangan bagi tumpah. Jangan bagi Nanti tumpah. Minyak mahal ni adik-adik. Okey, nanti mak marah nanti. Kena kejar lagi. Okey, adik dah isi separuh minyak. Okey. Okey, berhati-hati ya adik-adik, jangan bagi tumpah. Okey, kita dah siap. Okey, langkah seterusnya. Okey, sebelum tu abang nak tanya, setakat sekarang adik boleh ikut tak langkah yang abang telah lakukan tadi? Boleh. Okey, bagus. Okey, langkah seterusnya adalah, dah bersedia Pak Is? Kita nak buat apa ni Aziz? Okey, kita akan tuang air warna biru kita ke dalam botol yang berisi minyak ini. Okey. Okey, dah bersedia Pak Is? Okey, 1, sedia. 2, 3. Okey, kamera boleh zoom. Kamera boleh zoom. Okey, adik boleh tengok apa yang berlaku. Isi sehingga penuh ya adik, tanpa meninggalkan sedikit ruang pun. Tapi Urang berhati-hati jangan sampai tertumpah. Ya, betul. So adik-adik boleh tengok apa yang berlaku dalam kita punya botol. Benar. Okey. Okey, adik boleh tengok, okey, air akan bergerak ke bawah manakala lapisan minyak akan berada di bahagian atas botol. Tadi kan kita isi minyak di bahagian bawah. Lepas tu kenapa dia jadi magic kan? Tiba-tiba air berada di bawah pula. Okay. Nak tahu sebabnya, tunggu sehingga habis hujung eksperimen nanti. Okey. Selepas ni kita nak buat apa Aziz? Okey, selepas ini kita akan seal botol kita. Okey, apa tujuan sebelum tu Faiz? Apa tujuan kita sealkan botol kita ni? Okey, kita nak sealkan botol kita supaya lebih ketat dan lebih kemas dan tidak tertumpah ke luar botol. Okey, kita akan sealkan guna parafilm yang seperti abang gunakan ini, ataupun adik juga boleh gunakan adalah pita PTFE. Okey, pita PTFE ini yang seperti abang sebutkan tadi, yang digunakan untuk membalut pada bahagian paip yang bocor dan sebagainya. Pita ni berwarna putih ya adik-adik. Okey, cara untuk lekatkan, lilitkan untuk kita ni, pertama untuk bagi pita PTFE ni, adik boleh koyak sedikit sehingga keluar warna putih di bahagian atas. So adik bila dah keluar sedikit, adik boleh tarik. Okey, sebelum tu kita minta kamera untuk zoom supaya adik-adik boleh melihat proses macam mana kita nak seal dengan kemas. Okey, kita perlu seal, ada caranya adik, pastikan ikut arah jam. So adik guna jari adik buat ke arah kanan, putaran jam seperti yang abang tunjukkan ini. Okey, sama juga, so adik akan pusing mengikut arah jam. Okey, adik-adik caranya lekatkan pita parafilm ini, adik tarik sedikit
Regangkan sedikit. Regangkan sedikit. Kemudian adik putar mengikut arah jam. Seperti yang abang tunjukkan ni. Lilit sehingga habis. Sambil adik regangkan para filem ni. Okey, pastikan buat dengan berhati-hati ya adik-adik. Jangan tarik terlalu kuat, nanti dia putus. Okey, pastikan adik tarik perlahan dan lilit sehingga habis. Okey, lilit hingga habis ya adik-adik. Dengar tu. Okey. Okey, dah siap. Okey, kita cuba untuk pita PTFE juga. Okey. Pita ni warna putih adik-adik. Sama juga langkahnya, lebih kurang macam tadi. Dekatkan pada bahagian botol, atas botol. Dan lilit mengikut arah jam. Pastikan arah jam ya adik-adik sebab kita akan tutup botol, ketatkan botol juga mengikut arah jam. Okey. Adik-adik perlukan lakukan berhati-hati dan ulang ni beberapa pusingan sehingga kemas. Okey, sekejap ya adik-adik. Okey, nampaknya dah kemas. Okey, sekejap adik-adik. Minta gunting Aziz. Okey. Okey, tolong. Okey. Ya, ada soalan? Minyak kena buah dalam tu cawan lah. Lepas tu baru buah dia punya pemakan pewarna tu. Oh, ni. Senang saja adik-adik. Isi air tu separuh botol. Separuh botol senang. Minyak pun separuh botol. Minyak pun separuh botol juga. Seperti yang abang tunjukkan ini. Okey, nampaknya dah siap seal. Okey, nak buat apa Aziz? Okey, kita akan tutupkan sama juga. Langkah seterusnya kita akan tutupkan botol kita. Kita akan pusing mengikut arah jam. Tutup. Pastikan ketat botolnya seperti yang abang tunjukkan ini. Kalau adik-adik tidak kuat untuk ketatkan, minta bantuan orang dewasa, mak ayah untuk ketatkan botol ni. Okey, dah ketat dah. Dah ketat dah adik-adik. Okey, pastikan betul-betul ketat jangan sampai tertumpah. Okey, sebelum tu ada tak yang tak boleh ikut atau ada masalah? Boleh bagi tahu? Okey, nampaknya tak ada masalah. Okey, bagus. Langkah seterusnya apa adalah yang kita nak buat ni Aziz? Okey, seterusnya adalah kita dirikan dia. Kemudian kita melintangkan botol kita. Wow. So adik boleh lihat kan? Menarik. Macam ombak dah Aziz. Okey, cuba gerakkan ke kiri ke kanan. Goncangkan sedikit. So adik-adik boleh tengok ada ombak yang berlaku di dalam botol kita. Oh, menarik. Kenapa jadi macam ni Aziz? Ada larutan berwarna biru, ada minyak di atas. Kenapa jadi macam ni Aziz? Okey, untuk pengetahuan adik-adik, minyak kita memiliki ketepatan yang lebih rendah berbanding dengan Dalam tu ada apa? Ya. Okey, minyak kita memiliki ketepatan yang lebih rendah menyebabkan dia berada di atas, manakala air kita memiliki ketepatan yang tinggi. Sebab jadi tu air duduk di bahagian bawah. Okey, adik-adik bolehlah pusingkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Okey, untuk melihat keadaan seperti ombak dalam botol ni. Okey, adik-adik nak lihat tak satu surprise? Surprise yang akan kami tunjukkan. Okey, nak tak? Nak. Sekejap. Okey. Dah bersedia Pak Dah. Okey, 1, 2, 3. Jeng. Okey, ni yang kami buat untuk botol yang besar. Kalau adik ada yang buat botol yang besar, okey, adik boleh tengok kan pergerakan Cikgu macam ombak. Menarik tak? Cikgu ada tak guna air. Ya? Okey, adik boleh tengok. Okey, kita teruskan. Okey, adik-adik boleh tengok laut dalam botol kita. So, adik boleh goncang. So, nampak tak ombak yang berlaku? Tak guna air. Cantik kan Aziz? Oh, cantik. Warna biru. Ya, okey. Sebabkan adik-adik buat cantik-cantik, adik-adik boleh buat hiasan dekat meja, dekat bilik, dekat kelas dan sebagainya. Boleh juga bagi hadiah kepada kawan-kawan adik. Okey, macam mana adik-adik, seronok tak eksperimen kita ni? Seronok sangat cikgu. Ya? Okey, bagus. Nampaknya semua seronok ni. Mantap. Bagus.
Okey. Okey, sebelum tu adik-adik, kita dah belajar banyak konsep Tahu lah cara nak buat ni. angin lah, mengenai air, mengenai ketumpatan lah. Kita akan uji sedikit adik-adik sama ada adik-adik faham ke tak. Kita akan buat kuis ringkas lah adik-adik. buat yang lain pula. Ya. Okey. Nanti kami akan maklumkan kepada peserta semua, kepada adik-adik bengkel-bengkel lain yang lebih menarik sempena sempena Minggu Virtual Science Festival 2021 yang dianjurkan oleh Pusat Sains Negara. Okey. Adik-adik boleh lihat pada skrin adik-adik tak ada kuis. Okey, mari kita jawab kuis bersama-sama. Okey, soalan pertama Aziz. Okey, dalam pertama, alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dan arah angin adalah, adik-adik boleh tarik kat sini. Okey, alat apa yang kita guna eksperimen pertama tadi? Okey, 1, 2, 3. Bagus. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Tenaga yang memutarkan cawan di eksperimen 1 ialah tenaga. Okey, tenaga apa tadi? Tenaga apa? Eksperimen satu. Ya, bagus. Pandai. Okey, angin ada di sebelah kiri kita, boleh tengok. Okey, bagus. Okey, soalan yang ketiga. Apa kosongkan berfungsi sebagai penunjuk arah di mana angin bertiup? Apa? Anak panah. Kita boleh cari anak panah. Anak panah berada di bawah sekali. Okey, pandai ya adik-adik semua ni. Okey, kita pergi ke soalan keempat. Okey. Konsep sains yang di eksperimen kedua dikenal lagi sebagai konsep Ya, bagus. Ketempatan berada di situ. Okey, ketempatan di situ. Dan soalan yang untuk terakhir. soalan yang terakhir, itu soalan kelima, ketempatan adalah lebih berbanding air parit ataupun air biasa. Okey, mana rendahnya? Okey, bagus. Nampaknya adik-adik semua ni pandai-pandai belajar. Okey, bagus. Nampaknya semua dah berjaya memahami konsep sains di sebalik eksperimen kita. Okey, baik, nampaknya eksperimen berjaya yang berkaitan dengan udara dan air. Okey, seperti yang mana adik-adik dapat lihat pada skrin adik-adik, paparan skrin adik-adik, adik-adik perlu diminta untuk mengisi maklum balas. Okay, link akan disediakan di chat box ya. Kalau nanti kita akan isi maklumat itu bersama-sama. Pastikan adik, ya adik-adik. Okey, pastikan adik isi borang maklum balas ini dan juga pendaftaran nama adik, baru kami akan bagi ECJ. Jangan risau. Kalau adik yang tak isi lagi, tak buat lagi pendaftaran, adik boleh klik link pendaftaran dan juga link maklum balas yang ada di ruang chat box. Okey, link pendaftaran tu adik-adik, adik-adik perlu mendaftar kepada di laman web Virtual Science Festival 2021 yang terdapat pada chat box. Jangan risau adik-adik, adik-adik boleh lihat di situ, dan link borang maklum balas juga di chat box. Kiranya yang adik-adik yang dah mendaftar, adik-adik buat saja borang maklum balas yang mana dah untuk kita akan isi borang maklum balas bersama-sama. Adik-adik boleh klik di pautan Google tersebut. Okey, mari adik-adik kita buat sama-sama borang maklum balas tu. Mari kita isi sama-sama. Okey, adik-adik. Sebelum tu adik boleh bagi yang tidak buat pendaftaran lagi, adik-adik boleh tekan link pendaftaran yang juga berada di ruang chat box. Okey, adik-adik. Sebelum tu berkaitan borang maklum balas ini, sekiranya adik-adik tak tahu nak letak jawapannya, adik-adik perlu minta bantuan ibu bapa ataupun orang dewasa yang berdekatan adik-adik untuk menjawab soalan tersebut. Sebab kalau adik-adik tak jawab, tak dapat ECJ penyertaan nanti. Okey, untuk kita akan isi borang maklum balas bersama-sama. Kita akan isi borang maklum balas itu bersama-sama. Adik-adik klik pada next seperti yang abang tunjukkan ini. Adik-adik boleh lihat tak pada skrin? Okey, pada skrin. Boleh.
Okey, bagus. Okey. Okey, Sandra boleh fokus kepada ayat. Okey, soalan pertama, tajuk bengkel kita ini. Okey, kita cari virtual STEM workshop, weather around us. Weather around us yang Pilihan 10, nombor 3 ya, dari yang atas. 10 November tu ya. Okey, klik di situ adik-adik. Okey, klik. Dah Okey. klik ke semua? Dah klik ke? Cikgu, Ya? Ya. Cikgu, macam mana? Saya salah klik. Okey, pastikan klik borang maklum balas. Borang Untuk maklum balas. pendaftaran bagi yang belum berdaftar. Orang maklum balas tak ada lah. Okey, sekejap. Maaf Okey. atas masalah Okey. teknikal. Sekejap ya, Mak. Kita akan stand semula di ruang chat box. Adik-adik boleh tengok dekat ruang chat box. Sebentar ya adik-adik. Sebentar ya adik-adik. Sabar-sabar. Kita Sabar, akan sabar. isi borang maklum balas bersama-sama. Okey, sabar adik-adik. Okey, dapat tak borang maklum balas tersebut? Okey, adik boleh klik dekat ruang chat box. Minta maaf. Borang maklum balas tu bukan di waiting room, di semua all participants. Sekejap ya adik-adik, masalah teknikal. Okey. Okey, Okey, dah adik-adik dapat. Bagus check sangat. tu. Adik boleh klik pada borang maklum balas tu. Scroll sikit atas. Scroll bahagian atas. Okey, sekejap. Sekali lagi kita nak paste. Kita akan hantar semula. Hantar semula. Okey, Okey, adik dapat boleh tak? tengok. Sini. Cuba check box, mesti ada. Dapat tak adik-adik? Klik situ. Semua klik situ. Klik Itu yang tulis form link respon tu adik. ke? Ya, betul. Ya. Form respon Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Okay, kita akan isi sama-sama. Okey. Okey. Okey, tekan next. Okey, mari kita buat sama-sama adik-adik. Okay, soalan pertama. Dah buka kan? Okey, tekan next ya adik-adik. Tekan next. Okey, soalan pertama tadi. Soalan pertama Tajuk adalah bengkel tajuk kita, bengkel. bengkel virtual STEM workshop. Weather around us bertarikh 10 November 2021. Pilihan nombor 3 dari atas. Okey, adik-adik boleh klik sekarang. Klik sekarang. Sudah Okey. kah? Okay, bagi yang sudah kita teruskan ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni adik perlu letakkan nama penuh adik-adik. Seperti mana kad pengenalan adik-adik. Jangan salah eja nama adik-adik kerana tiada pembetulan daripada pihak kami. Pastikan huruf besar semua ya adik-adik. Pastikan adik-adik isi menggunakan huruf besar dan pastikan nama adik-adik betul. Kalau salah kami tak dapat. Ya, apa soalan? Cikgu, kalau dah daftar tak payah daftar kan? Dia isi boleh je tak? Okey, Huruf yang kecil tak seterusnya boleh. adalah kenalan adik-adik ataupun nombor IC. Ya. Kalau Dah. dah daftar tak payah daftar lagi. Ya. Kena isi borang maklum balas. Ini borang maklum balas. Okey, kalau dah daftar tak perlu daftar sekali lagi link yang perlu daftar, just isi borang maklum balas. Hanya perlu isi borang maklum balas ya adik-adik. Nama semua Bagi huruf yang besar tidak ke? daftar saja. Nama huruf besar dan pastikan ejaan nama adik-adik betul. Kami nak pihak PSN akan memberi kepada adik-adik sijil penyertaan. Kalau salah kami tak dapat nak tolong untuk pembetulan. Okey, pastikan IC adik tidak ada sempang ya. Jangan bubur sempang. Ya, soalan. Nama bengkel apa? Okey, Nama bengkel yang ketiga dari atas, weather around us. Adik boleh tengok dekat Pilihan ketiga dari atas. Jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa. Okey, bagus. Okey, lanjut soalan yang seterusnya. Email adik-adik, pastikan alamat email pastikan betul. Kalau salah, adik-adik tak dapat ECJ tu sebab selalunya kami akan menghantar mengenai alamat email adik-adik. Email yang boleh dihubungi dan masih aktif.
Okey, seperti contoh pada skrin adik-adik isi email adik-adik, email peribadi adik-adik. Sudah sampai adik-adik sudah siap bahagian pertama ni? Kalau email mama saya boleh tak? Boleh. Tapi nama pastikan nama adik ya. Dan nombor IC adik. Nama dan nombor IC pastikan yang adik punya. Email ibu bapa tak apa. Email waris. Email waris boleh. Atau abang kakak boleh. Pastikan nama adalah nama adik dan IC juga adalah IC adik. Email pastikan berfungsi dan boleh digunakan. Jangan salah ya adik-adik. Okey. Kalau semua dah siap muka surat pertama, kita akan pergi ke muka surat kedua kita. Tekan next. Okey, bahagian next pula. Okey. Adik-adik pilih jantina masing-masing adik, sama ada lelaki atau perempuan. Okey, pilih. Seterusnya, Okey. pilih negeri adik-adik. Negeri Kedah ke, Johor ke, Kelantan ke, Melaka ke, mana-mana satu. Ada semua negeri kat dalam ni, adik pilih-pilih di bahagian ni. Okey, adik boleh tengok. Yang negeri ni tempat lahir ke tempat tinggal? Ya. Ya. Yang negeri ni tempat lahir ke tempat tinggal? Mana ada benda Tempat yang adik berada sekarang. pendapatan? Okey. Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya. Pilih umur adik-adik. Okey, adik-adik umur bawah pada 10 pun ambil 10 hingga 12 ya. Bawah pada 10 tahun ambil yang pertama 10 hingga 12. Yang pertama bawah pada 10 tahun. 10 tahun hingga 12 pun pilih yang pertama juga. Okey, dah ke adik-adik? Okey, seterusnya kita pilih soalan seterusnya adalah bangsa adik-adik Melayu ataupun Cina ataupun India ataupun Bumi Putera, Sabah Sarawak ataupun bangsa lain-lain. Okey, sudah, kita teruskan. Okey, apa profession adik-adik? Sekarang adik jawab seberapa? Pelajar, penjawat awal ataupun adik-adik sudah bekerja. Okey, mesti adik-adik tengah belajar. Jadi adik-adik pilih pelajar. Okey, seterusnya latar belakang pendidikan adik-adik. Okey, adik-adik bersekolah di sekolah kerajaan ataupun swasta. Sekolah swasta. Okey. Boleh pilih sekolah jenis sekolah adik-adik. Jenis sekolah adik-adik. Okey, soalan seterusnya. Pendapatan bulanan. Okey, yang ni adik-adik sila pilih tiada pendapatan sebab adik-adik masih belajar. Okey, adik-adik. Okey, kalau dah sudah, kita teruskan ke next untuk laman seterusnya. Okey, sekejap adik. Tekan next ya adik-adik. Tekan next, button next di bahagian bawah sebelah kanan. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey, ni atas pilihan adik-adik. Adik boleh pilih skala 1 hingga 5. Adik boleh sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Okey, yang pertama adalah saya berasa seronok dengan program ini. So adik boleh pilih. Kalau adik-adik rasa tak seronok, adik-adik boleh klik 1. Kalau adik rasa sangat seronok, pilih 5. Okey. Okey, yang ketiga adalah program ini amat menyeronokkan ataupun adik boleh pilih 1 hingga 5 skala. Macam tadi juga. Okey, yang seterusnya adalah program ini membangkitkan minat dan imej saya terhadap bidang sains dan teknologi. So, adik-adik setuju ataupun tidak setuju, boleh pilih mengikut apa yang adik-adik rasakan. Okey, soalan yang seterusnya Faiz. Soalan seterusnya. Program ini memberikan inspirasi kepada saya untuk mengetahui bidang sains dan teknologi dengan lebih lanjut. Terpulang pada adik sama ada setuju ataupun tidak setuju. Mengikut pilihan masing-masing. Okey, soalan seterusnya adalah saya mempelajari sekurang-kurangnya satu perkara baru mengenai bidang sains dan teknologi yang sebelum ini tidak saya ketahui. Okay, adik boleh pilih range 1 hingga 5. Okey, soalan seterusnya. Saya suka cara konsep sains dan teknologi diperkenalkan di sini. Sama ada adik-adik setuju ataupun tidak setuju mengikut pilihan masing-masing. Okey, dan soalan terakhir untuk bahagian ini adalah saya lebih suka sains dan teknologi sekarang. Okey, jika adik dah selesai, adik-adik sudah selesai ke belum? Kita lanjutkan dengan laman yang seterusnya, muka surat seterusnya. Okey.
Okey, soalan pertama. Okey, saya bacakan. Adakah penceramah menyampaikan maklumat dengan jelas? Sama ada adik-adik setuju ataupun tidak setuju, bergantung pilihan adik-adik. Okey, Okey, soalan seterusnya adalah adakah facilitator online admin kami membantu? dan soalan seterusnya. Adakah anda akan menyertai kursus ini sekiranya ditawarkan? Okey, sama ada adik-adik pilih ya ataupun tidak, terpulang kepada adik-adik. Dan yang terakhir, Yang terakhir adalah nyatakan pandangan adik-adik. Adik-adik boleh tag apa pandangan adik untuk bengkel yang seterusnya ataupun cadangan kepada kami untuk bengkel yang seterusnya ataupun lain-lain. Okey. Ikut pada pandangan adik-adik. sama ada adik-adik nak komen ke bengkel ni best, saya nak join lagi ke, terpulang adik-adik. Apa-apa yang adik-adik ingin tulis, boleh tulis di ruangan tersebut. Okey, bila dah siap semua adik-adik, okey, jangan lupa submit ya. Kalau adik-adik tak submit, Tekan butang yang berwarna tekan ungu butang tu berwarna ungu bertulis submit tu. ya. Okey, submit. Kalau Adik-adik adik-adik dah siap isi? dah siap ke isi semua? Dah. Okey, adik tekan butang warna ungu tu. Ya, Cikgu, ada soalan ke? minta Ada maaf soalan? cikgu. Minta maaf. Dah siap. Hello. Ya, saya. Ya, Nak silakan. tanya sikit, tadi saya terlepas sikit. Anak saya umur 7, tapi dalam keadaan Google Form, dia tak tertuju lah. Cuma 10. Okey, Encik pilih yang Berumur 10 hingga 12 yang tahun. 10 tu lah kan. 12 tahun. Ya. Boleh. Terima kasih ya. Ya, Sama. terima kasih. Okey, adik-adik boleh tekan butang submit. Okey, ada tak adik-adik yang mana ada masalah? Sama ada boleh terus bercakap ataupun tulis di chat dan sebagainya. Lepas adik tekan butang submit, dia akan dapat seperti ini, maklum balas. Seperti pada paparan. Okey, pastikan adik daftar dan juga mengisi maklum balas, baru kami akan berikan e-sijil khas sepenuh minggu Virtual Science Festival 2021. Yang dianjurkan oleh Pusat Sains Negara. Sekiranya adik-adik ingin mendapatkan yang tidak berdaftar lagi ya, Yang tidak berdaftarkan lagi, boleh adik pergi ke www.psn.gov.my/virtual science fest. Okay, ataupun adik boleh Boleh tengok pada link di ruangan chat box. Yang mana dah lengkapkan kedua-dua tu, adik-adik tunggu saja, sijil akan dihantar melalui email adik-adik. Okey. Okey, pastikan ya adik-adik follow, like dan share kepada media sosial Pusat Sains Negara melalui aplikasi Facebook dan juga Twitter, Instagram dan YouTube kami, dan ikuti juga bengkel-bengkel lain sepanjang minggu Virtual Festival 2021. Banyak lagi aktiviti. Masuk last minute. Okey, kita dah berada di hujung bengkel. Okey, adik-adik kami minta adik-adik buka kamera, untuk kita akan bergambar bersama-sama. Okey, kita akan bergambar bersama-sama. Adik boleh buka sekarang. Okay. Tak mau nak. Okey, kita akan membuat sesi bergambar bersama-sama. Sesi bergambar ramai-ramai. Okey, adik-adik boleh letakkan eksperimen kita yang buat tadi. Barang eksperimen kita buat tadi. Okey, kita minta bantuan untuk on kamera ya. Minta bantuan on kamera. Kamera tak ada. Dah bersedia dah? Bersedia ke adik-adik? Okey, pastikan bersedia di hadapan kamera untuk kita ambil gambar bersama-sama. Ya, adik boleh letak. Okey, dah bersedia adik-adik? Dah bersedia ke adik-adik? Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Peace. Okey. Sekali lagi. Okey. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Peace.
freestyle. Freestyle pula. Freestyle. Okay, dalam kiraan 3, 2, 1. Peace. Okay. Okey adik-adik, jangan lupa untuk okey, kita memandangkan kita berada di penghujung rancangan. Sekali lagi adik-adik, jangan lupa like, komen dan share kami Junior semua di aplikasi kami, aplikasi Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Itu. Mengikuti Minggu Virtual Science Festival 2021 yang dianjurkan oleh Pusat Sains Negara. Banyak lagi aktiviti yang menarik yang adik diadakan sepanjang minggu lagi tak festival cikgu? ni. Ya, apa tu soalan? Ya, adik-adik. Tusi lagi tak? Minta maaf, kurang jelas soalan. Dia kata esok tusi lagi. Okey, untuk adik-adik yang bengkel kita sudah tamat. Yang mana adik-adik yang sudah selesai tiada sebarang soalan boleh leave meeting, dan yang mana ada soalan boleh kekal dan bertanya soalan kepada kami. Okey, bye. Bye. Okey, yang mana nak tanya apa-apa soalan boleh tulis. Sama-sama. Sama-sama. Mandu waktu. Terima kasih. Mandu waktu. Terima kasih cikgu. Ya, Okey, sama-sama. Mandu waktu. Ajar. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu dua kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bye. Bye, Dede. Bye. Okey, ada soalan boleh Tunggu. Ataupun boleh tanya sekarang. Esok ada lagi program, adik-adik boleh join bengkel itu esok dan seterusnya. Cikgu. Ya. Ya, kenapa tu? Okay, jangan lupa kita punya Virtual Science Fest ni diadakan sehingga berapa ni? Sehingga 17. 17 Tujuh. tak? Weh, macam mana nak tutup ni? Tambah Okey. Jangan lupa bingkit kita sehingga 17 November. Itu minggu depan. Banyak hari lagi adik-adik. Hari ni baru hari pertama. Banyak lagi aktiviti yang adik-adik boleh belajar, boleh sertai, dan lagi seronok daripada bengkel ni. Guna link yang sama ke cikgu? Okey, 16. Tadi terlebih satu hari tadi. Kita sehingga 16 November. Ya, soalan. Ya, Dek. Apa? Underwater aquarium tu tak ada ke? Oh, adik-adik boleh tengok dekat YouTube. Adik-adik boleh search dekat YouTube ataupun adik pergi ke laman web kami www. Okey, lagi senang sebenarnya nanti adik pergi buka kat YouTube. Okey, lepas tu adik type Pusat Sains Negara. Okey, dah type Pusat Sains Negara. Lepas tu adik tekan Pusat Sains Negara. Dalam tu ada pelbagai video daripada Pusat Sains Negara sebelum daripada Sains Fest sampailah ke hari ni pun ada. Jadi adik-adik boleh tengok berulang-ulang kali. Kami akan biarkan rakaman sepanjang untuk Sains Fest tu berada di sana. ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Kami tunggu sehingga pukul yang sama ke? Api soalan. Cikgu Ya, guna soalan link apa yang tu? sama ke? Esok guna link yang sama ke? link yang sama. Dah, nanti adik perlu join di link yang lain. Adik pergi ke laman web www.psn.gov.my/virtualsciencefestival. Adik-adik boleh pilih
bengkel-bengkel ataupun science show yang adik nak, adik boleh daftar kat situ, link akan disediakan Selepas mendaftar. selepas mendaftar. Setiap bengkel akan mendapat link yang berbeza. Ya, bukan link yang sama ya adik-adik. So, adik pergi je ke laman web kami. Adik-adik boleh tengok laman web tu boleh tak boleh. Boleh, adik-adik boleh masuk dekat laman web tu. Dekat situ kita ada jadual program. Jadual program tu diadakan daripada 10 November sehingga 16 November. Di situ ada program yang adik-adik kena daftar dan ada juga program adik tak perlu daftar. Macam bengkel macam sebentar lagi kita perlu daftar. Untuk macam kita ada Underwater World tadi, Aquarium tadi, tak perlu daftar, kita hanya tengok live saja daripada YouTube Pusat Sains Negara. Okey, ada lagi apa-apa persoalan?